Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zaharudin. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kita akan belajar reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4. Kita masih berada dalam topik satu, iaitu keselamatan bengkel. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai langkah-langkah yang kita perlu lakukan apabila berlakunya kemalangan. Okey, jadi murid-murid, mari kita rujuk muka surat 9 buku teks. Baik. Apakah yang kita perlu lakukan sekiranya berlaku sebarang kemalangan di dalam bengkel? Okey, jadi ada beberapa jenis kemalangan yang mungkin terjadi. Baik. Sekiranya berlaku apa-apa kemalangan, perkara paling penting sekali adalah kita mesti melakukan perkara yang betul. Okey, selain daripada kamu melaporkan segera kepada guru, kamu juga perlu tahu apakah tindakan-tindakan awal ataupun bantuan awal yang kamu boleh berikan kepada mereka yang terlibat. Baik, jika berlaku kemalangan atau kecederaan dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Sebelum kita tunggu bantuan sampai dari hospital ataupun sebelum kita hantar ke hospital, kita perlu memberikan rawatan segera. Okey? Kita mestilah mengikut langkah rawatan yang betul. Baik. Jenis kemalangan yang pertama iaitu merawat luka melecur. Okey, sekiranya kawan kita terpegang benda yang panas ataupun tangannya melecur, pertama sekali kita perlu siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Okey, segera pergi ke sinki dan buka air dan letakkan air di kawasan yang luka atau melecur. Kemudian sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran dan seterusnya bawa berjumpa dengan doktor segera. Okey. Baik, murid-murid, seterusnya kita akan bercakap mengenai renjatan elektrik. Okey, sekiranya berlakunya renjatan elektrik, perkara pertama sekali yang perlu anda ingat adalah jangan sentuh mangsa kerana kemungkinan berlakunya aliran elektrik itu merebak kepada orang lain. Okey. Seterusnya, alihkan mangsa dari punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang dan jangan sentuh. Sebab itu kamu memerlukan benda-benda lain seperti kayu ataupun apa-apa saja untuk mengalihkan mangsa. Seterusnya, letakkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan dengan segera. Okey. Itu dia tadi kita bercakap mengenai merawat luka melecur dan terkena renjatan elektrik. Seterusnya, sebelum ni kita ada bercakap mengenai tanda-tanda keselamatan. Antaranya adalah tanda keluar ataupun kecemasan tempat berkumpul. Jadi maklumat seterusnya adalah mengenai laluan kecemasan. Apabila berlakunya sesuatu kecemasan, adalah penting untuk semua orang bergerak keluar mengikut pelan laluan kecemasan yang telah disediakan di bengkel. Pastikan kamu faham dan membuat demonstrasi ataupun latihan beberapa kali supaya apabila berlakunya kecemasan yang betul, semua orang boleh bergerak dengan tertib. Okey, dan juga seterusnya, bengkel mestilah mempunyai alat pemadam api dan peti pertolongan cemas. Okey, peti pertolongan cemas, pastikan anda bersama guru semak dari masa ke semasa memastikan semua bahan yang sepatutnya ada mencukupi. Jika tidak, sila maklumkan kepada pengurusan dengan segera supaya apabila berlakunya sebarang kecemasan, alat-alat ataupun bahan yang diperlukan itu dapat membantu merawat ataupun mengurangkan kesakitan mereka yang terlibat. Baik, seterusnya alat pemadam api. Okey, saya mengingatkan kepada murid-murid semua bahawa alat pemadam api bukanlah satu permainan, bukanlah satu benda yang untuk dibuat main, tapi ia adalah satu perkara yang mustahak
yang perlu digunakan apabila berlakunya kebakaran. Baik, anda mesti tahu di manakah letaknya alat pemadam api dan tahu prosedur menggunakan pemadam api. Pertama, tarik pin keselamatan di bahagian atas tu, kemudian pegang muncung ke arah api mengikut arah angin, tangan bersedia di tuas dan seterusnya tekan tuas hingga habis dan gerak-gerakkan ataupun layangkan muncung ke kiri dan ke kanan sehinggalah kebakaran itu terpadam sepenuhnya. Semestinya kamu mungkin pernah melihat demonstrasi memadam kebakaran di sekolah masing-masing. Baik, seterusnya secara umum, amalan keselamatan di bengkel. Seperti yang kita belajar sebelum ni, melalui peraturan-peraturan yang kita dah baca, kita faham bahawa bengkel mestilah berada dalam keadaan yang tersusun dan bersih sepanjang masa. Okey, kemudian kita mestilah menyimpan barang-barang dan alatan yang kita gunakan di tempat yang sesuai dan selamat secara tersusun, bukannya ambil sesuatu barang di tempat lain kemudian letak semula atau simpan semula di tempat yang salah. Tak boleh macam tu, mesti mengikut tempat yang ditetapkan. Baik, antara contoh-contohnya seperti gunting ataupun pisau ataupun apa-apa bahan setelah kita gunakan, jika kotor perlu bersihkan, dan dari semasa ke semasa, seperti contoh gunting atau pisau, kita perlu titiskan minyak ataupun asah dan macam-macam lagi supaya peralatan-peralatan tersebut berada dalam keadaan terbaik dan kita boleh gunakan apabila kita memerlukannya. Dan selain daripada peralatan-peralatan pertukangan, mungkin juga di bengkel kita ada satu komputer, dan penting juga kita menjaga komputer itu dengan baik, seperti membersihkan habuk daripada bahagian CPU, skrin dan juga papan kekunci. Okey, jadi pastikan kita menjaga semua barang yang ada dengan baik. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak mengikut ataupun tidak memahami setelah apa yang kita belajar dalam 3 sesi ini, iaitu dari segi keselamatan bengkel? Okey, antara contoh-contohnya, jika kita masuk bengkel tanpa kebenaran guru, apabila berlakunya sesuatu kejadian iaitu di mana murid masuk bengkel tanpa kebenaran, semestinya mereka tidak ditemani guru dan boleh berlaku kecederaan ataupun kehilangan barang yang seterusnya akan menyumbang kepada masalah yang lebih besar. Membawa beg masuk ke dalam bengkel, ada sebab kenapa beg-beg itu mesti diletakkan di luar, supaya ruang kerja tidak terganggu, tidak sempit dan tidak terhalang. Tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Bila kita tidak membuka pintu dan tingkap, pengudaraan tidak baik. Suasana menjadi gelap, jadi kamu akan rasa tidak selesa. Dan kemudian menggunakan bahan tanpa berhemah, itu adalah satu pembaziran dan akan menyusahkan kita juga di kemudian hari. Baik, seterusnya kita ada beberapa situasi yang kita akan bincangkan. Apakah yang perlu kamu lakukan jika berlaku perkara-perkara berikut? Yang pertama, minyak atau air tumpah di atas lantai. Baik, seeloknya apabila berlaku situasi ini, perlulah segera pertama maklumkan kepada guru, kemudian terus bersihkan menggunakan cara atau peralatan yang betul. Kedua, berlari sambil membawa alatan. Apakah yang akan berlaku? Apabila berlari sambil membawa peralatan, akan berlakunya kemungkinan besar berlakunya kecederaan, di mana murid boleh terlanggar satu sama lain dan berlaku kecederaan lah. Seperti contoh mungkin tercocok bahagian tertentu badan dan sebagainya. Ketiga, bermain dan bergurau, sama juga seperti tadi, akan menyumbang kepada berlakunya
pelanggaran, jatuh dan cedera. Dan keempat, menggunakan alatan yang rosak boleh mendatangkan kecederaan juga kepada murid. Okey. Jadi secara kesimpulannya, apabila kita tidak mengikut peraturan dan langkah-langkah keselamatan yang ditetapkan, semestinya ia akan menyumbang kepada masalah yang lebih besar. Okey. Kata kuncinya di sini adalah keselamatan. Baiklah murid-murid, jadi sepanjang 3 kelas ini kita telah pun menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, alatan dan bahan. Seterusnya kita belajar tentang maksud, simbol dan tanda keselamatan. Dan seterusnya kita berbincang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan dalam bengkel tadi. Dan seterusnya kita membincangkan amalan keselamatan dalam bengkel dari segi aspek kebersihan dan penyelenggaraan alatan. Dan seterusnya kita merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan dalam bengkel. Jadi itulah dia isi kandungan unit 1 reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4. Okey, keselamatan bengkel. Okey, semoga tak lama lagi pandemik COVID-19 ini akan reda dan kamu boleh kembali ke sekolah. Jadi cikgu boleh bawa kamu masuk dalam bengkel dan kamu akan lebih faham apa yang kamu telah pelajari. Dan seterusnya kita akan sambung lagi dengan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik. Baiklah, sekian sampai di sini saja video kita hari ini. Sila sambung dengan tugasan yang saya berikan di dalam Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.